Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syaira Miti Ismail, 035644, pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Usuluddin semester 7. InsyaAllah, hari ini saya akan membentangkan kerja kursus yang telah diberikan oleh pensyarah saya, iaitu Profesor Madia Dr. Syed Hazrul Lakfi bin Syed Omar, berkenaan dengan istilah-istilah sufi. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk yang ke-12, iaitu Mukasyafah dan Musyahadah. Oleh itu, mari kita mengenal apa itu Mukasyafah. Mukasyafah dari segi bahasa ialah terbuka tirai atau peristiwa ketertingkapan dan keterbukaan tabir penghalang. Manakala dari segi istilah pula, terbuka segala rahsia alam yang tersembunyi, pengertian atau hal yang gaib. Makna mukasyafah ini ialah terbukanya tabir rahsia antara makhluk, iaitu berlaku di kalangan orang beriman dan orang beramal soleh. Ada yang Allah beri kemuliaan untuk mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi, atau mengetahui isi hati seseorang, atau mengetahui nasib seseorang. Namun, orang soleh ini kebanyakannya tidak mengetahui secara keseluruhannya, secara totally. Itulah yang dikatakan apa itu mukasyafah. Seterusnya kita pergi kepada pendapat para ulama mengenai mukasyafah. Pendapat Imam Al-Qushairiyah yang mana dipetik dalam risalah Qushairi, beliau mengatakan mukasyafah adalah hadirnya dengan sifat yang jelas, yang dalam keadaan ini tidak memerlukan pemikiran dengan dalil-dalil. Imam Al-Jariri pula berkata, barang siapa yang hubungan antara dirinya dengan Allah tidak disertai amal, ketakwaan dan muraqabah, maka tidak akan sampai kepada kasyf dan musyahadah atau penyaksian. Imam Al-Jariri ni berkata, untuk mencapai darjat mukasyafah ni, seseorang mestilah melakukan dua benda ni, iaitu yang pertama beramal soleh, yang kedua bertakwa. Seorang perlu beramal soleh dan benda itu adalah satu kewajipan yang mesti dilakukan seorang hamba terhadap Tuhannya. Seterusnya kita pergi kepada Imam Al-Tusturi. Beliau membahagikan ilmu ni kepada 3 cabang. Yang pertama ilmu zahir, yang kedua ilmu batin, yang ketiga ilmu antara dia dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu zahir, ilmu batin dan ilmu antara dia dengan Allah? Kita pergi yang pertama, iaitu ilmu zahir. Ilmu zahir ni ialah ilmu disampaikan kepada umum, iaitu ilmu yang secara menyeluruh. Yang kedua ialah ilmu batin, yang mana ilmu ni bukan secara meluas. Dia disampaikan kepada orang yang benar-benar arif. Yang ketiga, ilmu antara dia dengan Allah ni, dia tak layak untuk sampaikan kepada orang lain, sebab hanya dia dan Allah sahaja. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian mukasyafah yang terbahagi kepada 2. Yang pertama, mukasyafah rabbaniyah. Yang kedua ialah mukasyafah keghaiban. Apa yang dimaksudkan dengan mukasyafah rabbaniyah dan mukasyafah keghaiban ni? Kita pergi kepada mukasyafah rabbaniyah. Mukasyafah rabbaniyah ini ialah terbuka tirai ketuhanan, seperti mana dalam firman Allah, jadilah kamu orang-orang rabbaniyah, iaitu dengan mengajarkan kitab dan mempelajari kitab, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 79. Yang kedua ialah mukasyafah keghaiban. Mukasyafah keghaiban ini ialah mukasyafah yang mampu melihat perkara-perkara ghaib, yang mana ni mukasyafah ni harus terjadi terhadap orang yang buta terhadap Tuhan, orang yang musyrik atau orang yang kafir. Selanjutnya kita pergi kepada halangan untuk mencapai darjat mukasyafah. Kita dapat 3 halangan. Yang pertama, hati yang masih belum sempurna sebagai perlengkapan pengetahuan. Yang kedua, hati yang dikotori oleh nafsu yang membawa dosa. Yang ketiga, hati yang terpengaruh dan terpesong. Hati yang terpengaruh dan terpesong ni, dia ni lebih cenderung kepada dunia.
yang mana dia jauh daripada akhirat. Okay, seterusnya kita pergi kepada apa itu musyahadah. Okay, musyahadah dari segi bahasa diambil daripada perkataan bahasa Arab iaitu syahidah dan syahadah yang bermaksud bersaksi atau penyaksian. Okay, manakala dari segi istilah pula, keadaan hati batin hamba itu merasakan berhadapan dengan Allah. Okay, secara umumnya musyahadah ni dia bermaksud dia hanya merasakan hampirnya dia kepada Allah Ta'ala. Dia ingat dengan rasa syuhud dan zauq dan merasakan seolah-olah Allah Ta'ala itu berhadapan dengannya. Okay, dia tak lagi memperhatikan apa-apa di dalam beribadah kerana asyiknya dia beribadah dan berkeyakinan bahawa Allah Ta'ala berada di sampingnya. Maka dirinya sendiri pun tidak dihiraukan lagi. Okay, sesungguhnya syahadah itu merupakan penyaksian diri kefahaman ihsan berdasarkan hadis. Okay, berdasarkan hadis an ta'budallaha ka'annahu tarahu fa in lam takunu tarahu fa innahu yaraka. Yang maksud seakan-akan seorang hamba itu benar-benar melihat Allah atau Allah telah melihat dirinya. Seterusnya kita pergi kepada dalil musyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fa'a'la'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Yang bermaksud sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Okay, yang diambil daripada surah Taha ayat yang ke-12. Seterusnya kita pergi kepada darjat musyahadah. Darjat musyahadah ni terbagi kepada 3. Yang pertama, makrifat. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, mata kepala. Apa yang dimaksudkan dengan makrifat? Makrifat ni yang berlalu di atas batasan ilmu dalam cahaya wujud dan berada dalam kefanaan. Kebersamaan pula yang menarik kepada kebersamaan yang mencakup kebenaran perjalanan dan menumpang perahu. Mata kepala pula ialah yang memotong tali kesaksian, mengenakan sifat kesucian dan mengeluhkan lidah. Seterusnya kita pergi kepada kaedah untuk mencapai musyahadah. Ada 4 kaedah. Yang pertama, mematikan nafsu yang jahat dengan jalan mujahadah dari segala sifat mahmudah. Yang kedua, menyinarkan nur melalui jalan riyadun nafsu dengan mengusahakan sifat-sifat mahmudah. Yang ketiga, meneruskan perjalanan dengan jalan muraqabah dan memerhatikan kebesaran Allah. Yang keempat pula, menafikan keakuan untuk sampai ke peringkat musyahadah dan makrifat. Okay, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan mukasyafah dan musyahadah ni. Mukasyafah dan musyahadah ni adalah suatu benda yang hampir sama menurut ahli sufi. Cuma yang membezakan adalah seseorang itu perlu melalui makam mukasyafah dulu sebelum sampai kepada makam musyahadah. Seterusnya, mukasyafah dan musyahadah itu merupakan perkara yang penting di dalam amalan suluk untuk sampai kepada Allah. Namun untuk sampai kepada Allah itu merupakan kurniaan daripada Allah. Kita sebagai hamba hanya usaha semata-mata kerana yang memberi kesan itu ialah Allah. Okay, sekadar itu saja pembentangkan saya. Saya berharap pembentangkan saya ini dapat memberi sedikit input untuk pengetahuan kepada semua orang. Sekian saja, syukran jazilan.